Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dekat Bycam Studio. Jadi kita dapat lihat persiapan untuk menghadapi Piala Asia sudah pun bermula. Pemain-pemain dah mula berkumpul, turun berlatih walaupun adalah beberapa pemain yang belum melapor diri. Tapi yang penting majoriti pemain dah ada. Persiapan kita kena padulah sebab bukan calang-calang tim kita nak kena hadap nanti. Dan kita ada dalam tempoh lebih kurang 2 minggu je lagi sebelum kita turun untuk game pertama kita menentang Jordan. Lepas tu pula kita akan lawan Bahrain dan last game kita akan menentang pasukan gegasi Asia iaitu Korea Selatan yang diketuai oleh Son Heung-min. Menarik untuk kita lihat sejauh mana kemampuan kita untuk bagi saingan kepada tiga pasukan ni. Kalau kita tengok skuad Harimau Malaya pada kali ni, bagi aku secara overall ini memang skuad yang terbaik kita mampu bentuk. Dan aku lebih suka untuk fokuskan kepada posisi yang paling kritikal dalam skuad kebangsaan iaitu posisi penyerang. Kita dapat lihat Kim Panggon telah memanggil 3 pemain penyerang iaitu Darren Lock, Paulo Josue dan juga pemain naturalisasi terbaru kita iaitu Romel Morales. Kehadiran 3 pemain ini sedikit sebanyak mampu bagi impak positif di posisi penyerang. Dan kita kena ingat kita hanya ada seorang sahaja pure striker iaitu Darren Lock, manakala Josue dan Morales adalah pemain yang di-convert ke posisi tersebut. Posisi keselesaan 2 pemain ini adalah di bahagian attacking midfielder, akan tetapi mereka sedia diletakkan di posisi penyerang. Sekiranya Kim Panggon meletakkan mereka di posisi tersebut. Jadi dekat sini sedikit kelegaan lah bagi aku apabila kita dapat juga guna Morales ni. At least kuranglah sikit beban dekat Lock dengan Josue, memandangkan sebelum ni kita ada 2 pemain ni je lah untuk berperanan di posisi penyerang. So persoalan dekat sini, siapa yang bakal menjadi pilihan Kim Panggon untuk menggalas tugas sebagai penyerang utama skuad kebangsaan? Tapi sebelum tu, apa kata kalau kita tengok impak dan sumbangan 3 pemain ini sepanjang tahun 2023. Jadi kita mulakan dulu dengan Darren Lock. So kalau kita tengok Lock ni sebagai seorang penyerang, dia tak adalah tinggi mana pun. Tinggi dia dalam 1.74 meter je. Walaupun dia tak tinggi, tapi yang penting body dia tegap, ada muscle, senang untuk dia kasih body fight dengan pemain-pemain pertahanan. Dan dia mempunyai header yang cukup bagus. Tak tinggi tapi pandai heading. Cuma nanti lawan Pak Arab, lawan Korea mungkin dia akan struggle lah kalau main bola crossing. Sebab 3 tim ni defender dia orang memang tinggi-tinggi lah. Dekat situ agak sukar untuk Lock nak challenge bola di udara. Kalau taktikal Kim Panggon main bola cross dari tepi, confirm Lock akan tenggelam lah dalam game tu. Dan mungkin dia juga akan struggle untuk pegang bola. So positif dekat sini, bila time Lock tengah off bola, dia kerap kali melakukan pressing dekat pemain lawan. Dekat situ nampaklah effort untuk dia rampas balik position, bukan sekadar jalan-jalan makan angin atas padang. Kalau kita tengok statistik Lock pada musim ni, bersama Sabah dia telah melakukan 28 penampilan, skor 13 gol dan menyumbang 4 assist. Untuk skuad kebangsaan secara keseluruhan, dia telah bermain sebanyak 30 perlawanan dan skor 6 gol. Dan untuk tahun ni dia telah bermain dalam 11 perlawanan, skor 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Next, kita pergi ke Paulo Josue. So kalau kita tengok Josue ni, saiz fizikal dia memang sesuai lah untuk bermain sebagai seorang penyerang. Kalau tengok ketinggian dia pun dalam 1.83 meter. Jadi kalau kita nak main taktikal crossing, Josue ni boleh kata sesuai untuk fight bola atas. Cuma masalah dekat sini, Josue ni tak ada insting yang cukup kuat sebagai seorang penyerang. Kadang-kadang positioning dia terlalu ke bawah, sampaikan kadang-kadang dia sedikit lambat untuk naik ke atas waktu kita melakukan attacking. Sebab yelah kan, dia dah biasa main attacking midfielder, selalu drop deep untuk link dengan pemain tengah. Jadi rancang di bahagian middle third. Bila letak jadi striker, nampak dia agak sedikit kekok lah. Sampaikan aku tak sure dia peranan sebagai penyerang ataupun false nine. Tapi sepanjang aku tengok dia main ni, dia lebih berperanan sebagai false nine. Ini membuka lebih banyak ruang kepada Miki dan Aiman untuk menjaringkan gol. Selalunya pemain yang beraksi dalam role ni akan banyak drop deep ke bawah, tarik defender untuk ikut sekali, pecahkan komposisi pertahanan dan membuka space kepada pemain-pemain sayap untuk exploit space tersebut untuk menjaringkan gol. Kalau korang nak faham lebih lanjut, korang boleh baca artikel-artikel dekat internet lah. Banyak page-page yang terang pasal role false nine ni. Kalau kita tengok statistik Josue ni pada musim ni, bersama Cat City dia telah berjaya melakukan 31 penampilan, skor 11 gol dan menyumbangkan 7 assist. Untuk skuad kebangsaan secara keseluruhan, dia telah bermain sebanyak 8 perlawanan dan menyumbangkan 4 gol.
Dan yang terakhir, kita pergi ke Romel Morales. So inilah dia senjata baru kita untuk Piala Asia nanti. Nasib baik dia ni sempat untuk dinaturalisasikan lah. Dapat juga kita tambah pilihan pemain dekat posisi penyerang. Dan positif dekat sini, dia ni pun masih lagi muda, baru berusia 26 tahun. Jadi kita boleh pakai dia lama lah sikit untuk skuad kebangsaan. Dan kalau tengok sizing dia ni pun memang kenalah sebagai seorang striker. Ketinggian dia dalam 1.87 meter. So kalau kita nak main bola atas, inilah pilihan yang terbaik untuk kita letak Morales di posisi penyerang. Aku yakin dia tak ada masalah untuk challenge bola di udara. Maklumlah, Papa Arab kan tinggi-tinggi, besar-besar. Nak pula Korea si ada defender Bayern Munich. Memang satu tugas yang cukup berat untuk bahagian serangan kita nak dapatkan gol lagi-lagi sebagai seorang penyerang. Dekat sini, Miki, Aiman dan juga pemain-pemain lain kena bagi idea macam mana nak suap bola ke penyerang. Kalau penyerang ni ada orang nak suap bola, memang jadi tunggul je lah atas padang. Dan kena ingat, kita ada sejarah hitam dulu di mana penyerang naturalisasi kita iaitu Abang Depola gagal menyelah bersama skuad kebangsaan. Memang flop habis. Dah lah malas berlari, skor gol pun penalti je. Time skor tu je dia momen dia paling rajin lah nak berlari. Selebihnya banyak makan angin padang. Langsung tak ada impak positif dengan skuad kebangsaan. So aku harap sangat Morales ni tak flop macam Depola lah. Walaupun Morales ni bukanlah pure striker, sebab dia ni pun asal-asal main tengah, tapi dia dah biasa main dekat posisi tu kan. So tak silap aku, tahun 2021 dia start main dekat posisi striker dan dia mampu perform. Dia dah selesa dekat posisi tu dan tahu macam mana nak main. Jadi tak ada masalah lah untuk dia adapt dengan skuad kebangsaan. So kalau kita tengok kepada statistik, pada musim ni dia telah membuat 29 penampilan, skor 14 gol dan menyumbangkan 1 assist. Jadi geng, itulah dia sedikit sebanyak info dan pandangan yang aku boleh sampaikan mengenai 3 pemain ni. So pada pandangan korang rasa pemain mana yang patut menjadi penyerang utama kita di Piala Asia nanti? So jangan lupa untuk komen dekat bawah. So itu saja segmen untuk video kali ini. So aku harap semua boleh like, subscribe, share and comment. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.